Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk kelas pendidikan Islam kita pada kali ini tahun 6. Tahun 6 kita masuk bab sirah. Bab sirah tajuk yang ke-17 dalam buku teks kita ni iaitu Hujjatul Wada'. Hujjatul Wada'. Hujjatul Wada'. Apa tu Hujjatul Wada'? Okey. Jom kita tengok apa latar belakang peristiwa Hujjatul Wada'. Hujjatul Wada' adalah peristiwa Nabi SAW mengerjakan ibadah haji. Daripada ibadah haji. Okey. Jadi pada tahun diceritakanlah dalam riwayat menceritakan pada tahun ke-9 Hijrah, pada tahun ke-9 pada ketika itu sudah Nabi SAW sudah 9 tahun berada di Madinah dan tidak pernah mengerjakan haji. Sehinggalah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-10 Hijrah. Tahun ke-10 Hijrah Nabi membuat pengumuman untuk mengerjakan haji pada tahun tersebut. Setelah Nabi SAW berada di Madinah selama 9 tahun, 9 tahun, tahun ke-9 Hijrah, masuk tahun yang ke-10 tu Nabi buat pengumuman untuk mengerjakan ibadah haji pada tahun tersebut. Jadi masuk bulan Zulqa'dah tu Nabi buat pengumuman yang Nabi nak mengerjakan ibadah haji pada tahun tu. Jadi para sahabat yang mendengar Nabi nak pergi haji, nak mengerjakan ibadah haji, maka ramailah para sahabat yang ingin menyertai mengikut Nabi untuk pergi mengerjakan ibadah haji. Berapa orang ramainya tu? Seramai 90,000 orang sahabat yang nak ikut serta. Okey. Jom kita tengok kronologi ataupun cerita bagaimana perjalanan Nabi untuk mengerjakan ibadah haji ni. Pertamanya di Zulhulaifah. Petak yang nombor 1 tu, Zulhulaifah. Zulhulaifah ni terletak di mana? Di pinggir kota Madinah. Nabi sekarang ni berada di Madinah. Dan Nabi nak pergi mengerjakan haji tu di mana? Di Mekah. Madinah dan Mekah ni tempat yang berbeza. Jaraknya jauh. Sekitar dalam 3 ke 400 kilometer. 3 ke 400 lebih kalau tak silap ustaz lah. Kilometer. Jauh jaraknya. Okey, jadi pertama tempat yang Nabi tuju adalah Zulhulaifah. Kenapa Zulhulaifah? Itu adalah tempat untuk berniat haji, berniat ihram, berniat ihram. Jadi daripada Madinah pergi ke Zulhulaifah, Nabi bermalam di Zulhulaifah. Zulhulaifah tu nama tempat. Nama tempat Zulhulaifah. Nabi bermalam di sini dan kemudian berihram. Niat ihram. Pakai ihram ni pakai pakaian yang warna putih tu, macam dalam gambar ni. Tu pakaian ihram lah tu. Pakaian ihram. Memakai pakaian ihram. Sebab pakai pakaian ihram tu berniat ihram. Okey, kemudian di Zutua, Nabi meneruskan perjalanan dan setibanya di sini baginda berhenti dan bermalam. Bermalam di Zutua. Ada nama tempat bernama Zutua. Kemudian di Mekah, sesampainya di Baitullah, baginda melakukan tawaf dan sa'i. Sampai sahaja di Mekah, baginda melakukan tawaf dan sa'i. Tawaf tu mengelilingi Kaabah. Berapa pusingan? 7 pusingan. Kemudian sa'i. Sa'i ni berlari daripada Safa ke Marwah. Safa ke Marwah. Ada 2 tempat. Satu nama Safa, satu nama Marwah. Jadi Nabi bermula berlari daripada Safa. Bukanlah berlari cepat. Berjalanlah. Berlari anak. Sampai satu tempat dia disunatkan untuk berlari-lari anak. Selama 7 pusingan. Sebanyak 7 pusingan. Safa ke Marwah, 1 pusingan. Marwah pergi ke Safa, 1 pusingan. Sampailah 7 kali. Itu namanya sa'i. Jadi sa'i ni ada sejarah lah. Ada sejarah dia. Kenapa Nabi melakukan ibadah sa'i ni. Okey.
Kemudian selepas Nabi melakukan tawaf dan sa'i pada yang keempat pada hari ke-8 Zulhijjah, hari ke-8 Zulhijjah, Nabi bermalam di Mina. Saya besarkan sikit. Pada 8 Zulhijjah Nabi bermalam dan di Mina. Di Mina bermalam di Mina pula, maaf. Betul lah, di Mina. Nabi bermalam di Mina dan keesokan harinya baginda ke Arafah. 8 Zulhijjah Nabi bermalam di Mina. Kemudian esoknya 9 Zulhijjah Nabi bergerak ke Arafah. Di Arafah baginda melakukan ibadah wukuf. Di Arafah. Kemudian menyampaikan khutbah terakhir di khalayak kaum muslimin. Khutbah yang terakhir Nabi beritahu, Nabi berucap kepada orang-orang Islam pada waktu itu di Arafah, di padang Arafah. Baik, seterusnya pada hari ke-10 Zulhijjah dari Arafah baginda menuju ke Muzdalifah dan bermalam di sini. Daripada Arafah pergi ke Muzdalifah, bermalam lagi di Muzdalifah ni pada hari ke-10 Zulhijjah. Ke-10 Zulhijjah. Kemudian pada ke-11 hingga 13 Zulhijjah baginda melakukan ibadah melontar jamrah dan menyembelih unta. Melontar jamrah dan menyembelih unta. Kita orang yang melakukan ibadah haji dikehendaki melontar jamrah. Ada 3 jamrah. Jamrah kubra, jamrah wusta dan jamrah sugra. Ada 3 kali lontaran. Okey. Jadi ini adalah peristiwa ibadah haji ataupun kita kata manasik haji. Nak senang nanti bila ada kita belajar dalam kelas ni, Ustaz cerita secara dengan lebih ni lagi lah bila kita berdepan nanti. Macam mana cara mengerjakan ibadah haji daripada hari-hari yang bermulanya ibadah tersebut dilakukan. Baik, kemudian selepas selesai ibadah haji, Nabi kembali ke Mekah dan melakukan tawaf. Selepas selesai berada di Mina tu. Selepas selesai berada di Mina, Nabi kembali ke Mekah dan melakukan tawaf. Kemudian baginda bertolak ke Madinah setelah menyelesaikan ibadah haji tersebut. Selepas selesai melakukan ibadah haji, Nabi kembali ke Madinah. Jadi ibadah haji ni adalah ibadah haji terakhir lah yang Nabi kerjakan sebelum Nabi wafat. Sebab tu dikatakan hujjatul wada'. Hujjatul wada'. Okey. Jadi ini antara kita kata jalan cerita bagaimana peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ibadah haji. Okey, baik. Okey, Ustaz rasa sampai sini dululah. Kerana peristiwa kronologi perjalanan haji Nabi SAW ni pun panjang juga. InsyaAllah kelas yang akan datang Ustaz akan sambung apa isi khutbah Nabi SAW. Ini antara yang penting juga ni. Isi penting dan apa iktibar yang dapat daripada peristiwa Hujjatul Wada' ni. Jadi insyaAllah kita sambung kelas kita pada hari yang akan datang insyaAllah. Okey, jangan lupa jawab soalan tu. Dan kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.